aksen atau logat Logat. stesen berikutnya KLCC. Mui, sabarlah. Muka dia terkejut. Saya pun terkejut. Kalau air tu sejuk, balik cepatlah. Saya guna scan. Handphone saja. Apa khabar semua? Saya Husna. Selamat menonton channel Husna dan bersama-sama mengopi dengan Syukri dan saya di sini dalam program ini. Seperti biasa, kami berdua akan cuba membawakan topik-topik yang akan mempereratkan lagi hubungan antara kedua negara, khususnya Malaysia dan juga China. Jadi, apakah topik hari ini? Okey, topik kita pada hari ini kita akan menyelami lagi tentang topik tentang perbezaan ataupun yang kita rasa macam bila kita di negara kita sendiri, kita rasa perkara itu biasa. Tapi bila kita pergi ke negara lain, kita rasa macam perkara ini macam agak janggal ataupun pelik sedikit. Contohnya ketika Husna berada di Malaysia dan ketika saya berada di China sekarang ini. So, hari ini kita akan cuba berbincang apa-apa yang biasa di negara sendiri tetapi yang pelik ya, yang luar biasa di negara China maupun di Malaysia. Satu, yang pertama ialah tentang subway. Okey. Ya, okey. Kerana Syukri tahu saya sebelum saya pergi ke Malaysia, saya sudah belajar bahasa Melayu di China selama 2 tahun dan saya sudah menyesuaikan diri dengan aksen atau logat. Logat. Husna pernah sebut logat. Okey, logat bahasa Melayu dari pensyarah saya yang berasal dari Malaysia dan bahan-bahan pendengaran yang dia bagi. Saya rasa ini sajalah, senang je. Saya rasa saya sudah boleh menguasai kebanyakan bahasa Melayu ini. Sehingga one day saya sampai Malaysia dan duduk di dalam inilah ujian sebenar. Di dalam subway di Kuala Lumpur. Okey. Saya dengar suara subway di Kuala Lumpur itu, dia kata stesen berikutnya KLCC. Ini memang strange bagi saya tahu, kerana kali pertama saya dengar aksen atau logat macam ini, kerana tiada orang di sekeliling saya cakap macam ini. Ustaz pernah dengar aksen lain tak? Dari Kelantan ke, dari Kedah ke? Tak pernah lagi. Actually saya, walaupun saya pernah dengar tetapi saya tak tahu, tak boleh asingkan ia berasal dari mana atau apa-apa itu, tetapi saya memang pernah dengar bahasa Melayu yang saya kena apa ni, tak faham. Mereka tak cakap saya atau aku, mereka cakap yang lain macam hang. Atau itu orang utara. Saya tak faham apa maksud itu. Hang, depa, kami. Ya, itu. Hampa. Ya, dan so ketika saya mau cuba cari mana ada lagi intonasi yang di dalam radio KLCC. KLCC itu. Itu saya rasa memang peliklah. Untuk pengetahuan Husna lah. Kebiasaannya mereka ni kalau di dalam subway ke atau di mana-mana, kami ada dua bahasa, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Tapi orang yang menyebut stesen berikutnya KLCC, dia orang Inggeris tak silap saya. Jadi bila dia sebut bahasa Melayu tu, dia dalam intonasi bahasa Inggeris juga. Ikuti intonasi Inggeris saja. Ya, KLCC. Next station is KLCC. Next station KLCC. Saya rasa Husna ada bakat untuk buat tipu. Sekiranya saya rasa saya ada bakat untuk tipu suara orang yang lain. Tipu suara orang lain. Sebelum saya ceritakan, saya mahu minta Syukri cuba teka. Apakah perkataan yang paling kerap saya dengar di Malaysia? Saya ni kalau buat teka ni mungkin agak lemah sikit, tapi mungkin saya cubalah, nasib saya hari ni kot, nasib saya baik kan. Kalau saya teka lah, mungkin Husna orang comel ke, mungkin orang akan sebut comel ke ataupun cun ke. Husna tahu tak cun apa cun? Apa maksudnya cun? Cun tu kalau dalam bahasa kami, bahasa pasar kami panggil cantik lah. Awet tu cun lah, dia kata. Ini dialek ke atau? Ini bahasa pasar. Awet ini cun lah. Cun ni kita guna macam di banyak tempat. Macam macam mana urusan hari ni? Cun. Macam mana? Kerana di China ini kita juga ada satu perkataan yang jun untuk huraikan orang yang cantik, yang handsome. J-U-N. J-U-N. Jun. Orang ini jun. Ni 很 jun. Ni 很 jun. Maksudnya you're beautiful atau handsome. Ya.
Saya rasa ini mungkin ada kena mengenai dengan ada sejarah kita silam ke yang mungkin waktu Laksamana Cheng Ho datang. Mungkin. Ya, mungkin diberi oleh Cheng Ho. Ya, mungkin. Tak tahu. Kita mungkin boleh baca lagi sejarah tentang kata ni. Tapi betul ke saya tekaan saya cun ke comel ke? Salah. Saya cakap saya tak pandai teka. Kerana bagi saya ketika saya belajar di Malaysia ya, perkataan yang saya paling kerap saya dengar di Malaysia ini ialah sabar. Sabar. Di mana-mana saya dengar perkataan ini. Ketika saya duduk di dalam taksi, ada traffic jam, dan atau pakcik itu kata, dengarlah aku pakcik. Mui, sabarlah. Tapi menarik tahu Ustaz, sabar ni kita gunakan dalam banyak intonasi. Macam contoh kita marah kan. Sabar boleh tak? Saya dia ucap pelakon. Sabar boleh tak kalau kita marah? Happy sikit. Sabarlah. Contoh. Jadi kalau guna intonasi radio dalam Sabah itu cakap sabar itu tolong sabar. Tolong sabar. Amoy, sabar. Saya ada dua, tapi salah satunya yang ni saya rasa mungkin orang Malaysia pun ada yang akan sedikit terkejut. Satunya ais. Betul. Husna pun pernah berada di Malaysia. Saya rasa Husna pun pasti setuju. Memang banyak minuman ais. Di kedai makan di Malaysia, kami boleh order pelbagai air kan. Ya. Kita boleh order air sirap ke, air bandung ke, air teh ais ke, semua yang ada ais. Air yang panas pun ada lah. Tapi kalau di kedai makan di sini ni, satunya kita tak ada air yang macam itu. Waktu saya pertama kali datang di Beijing ini, saya minta dengan pelayan itu, saya panggil, "Who you?" Saya minta ada ais. Lepas tu muka dia terkejut. Saya pun terkejut. Sebab kami dua-dua terkejut sebab dia kata ais. Dia kata, saya cakap, "Ya, kenapa?" Dia kata. Itu dia kata, "Sekejap, kita dengis ya." Itu dia pergi ke belakang dan kemudian dia datang semula. Dia kata dia bawa air panas. Dia kata, "Okey, nanti dia akan bagi." 10 minit lepas tu ke 15 minit lepas tu kami dah hampir separuh makan tau. Saya tunggu ais. Rupanya dia pergi beli ais di kedai lain, Husna. Tapi saya rasa macam terharu sebab walaupun mungkin dia tahu muka saya orang asing kan. Dia tahu mungkin orang ni tak biasa lagi dengan kebudayaan Cina. Jadi dia pun tolonglah saya bawakan ais, beli ais khusus untuk keluarga saya. Kalau di China ini, kalau tetamu datang atau pelanggan datang, you bagi air yang sejuk atau air yang ais itu, maksudnya tak bersopan. Tak hormati orang itu. Waktu kecil saya ada di rumah, ada tetamu datang ke rumah saya dan ibu saya suruh saya bagi air. Saya terus bagi air yang sejuk. Bukan air yang ya, maksudnya yang dingin lah. Ya. Air yang dingin saja. Ya. Dan ibu bapa saya kritik saya. Mungkin air panas tu. Bila panas tu minum, dia suruh duduk lama lah kan sebab nak tunggu air tu sejuk. Kalau air tu sejuk, balik cepatlah. Dan satu lagi. Ya. Kalau kita cheers, yang ini, ya betul. Lagi rendah, lagi bersopan. Kalau macam tu saya lagi rendah. Bersaing untuk lagi rendah. Ini saya baru tahu. Dulu kalau saya di Malaysia, saya perlu bawa wang tunai ke mana-mana saja. Okey, Ustaz pun ada pengalaman. Tapi bila saya datang di sini, di China, saya tak ingat kali terakhir bila saya bawa wang tunai. Semuanya saya guna ini. Saya guna scan. Handphone saja. Jadi kalau saya buat imak saya jumpa orang yang minta derma pun ataupun saya nak bagi sedekah di masjid, saya akan guna scan saja di tabung itu. Semuanya scan saja. Saya rasa wow. Sampai kan saya ada satu tragedi ataupun pengalaman. Saya habis bateri tu. Saya perlu ke subway dan ketika itu hujan lebat dan saya rasa dan telefon saya tiba-tiba mati. Ya, bateri habis. Saya pun risau. Saya cakap, saya dah tak bawa wang. Saya dah fikir macam mana saya nak pinjam wang dengan orang ini untuk beli tiket kan. Okey. Lepas tu saya cuba lalu dan saya scan dalam keadaan telefon saya ni mati. Saya scan. Dan palang itu buka. Masih work? It's working. Palang itu masih buka. Lepas itu dan saya pulang ke rumah dan saya sambung semua charge. Saya nampak mereka dah tolak. Maksudnya walaupun dalam keadaan telefon kita tutup pun mereka boleh detect pergi scan. Kita scan itu. Saya rasa macam wow.
sampai saya rasa mungkin kali terakhir saya bawa wang, saya rasa mungkin ada beberapa tahun yang lepas saya terpaksa bawa wang. Tapi yang selain dari itu memang semuanya scan. Okay, actually walaupun kami hari ini ada berkongsi banyak kejutan yang dalam mata kami ketika berada di negara masing-masing atau negara di Malaysia maupun di China, tetapi saya rasa komunikasi dan bertukaran yang bersahabat akan tolong menyelesaikan perkara macam ini, macam saya dan Syukri kan. Ya. Sebab mungkin kita inilah antara tujuan program kami supaya sekiranya anda datang ke China, bila anda dihidangkan dengan air panas, tak adalah macam terkejut ke kan. Sabar Moy. Apa? Sabar Moy. Ada. Okey, adakah anda pernah pergi ke negara-negara yang lain dan ada apa kejutan? Ya, kami pun nak dengar juga, kalau boleh nak dengar juga pengalaman anda. Bukan sekadar ke China, mungkin anda pernah ke Eropah, ke mana-mana negara. Mungkin anda boleh kongsikan di ruangan komen di bawah dan kami akan kita akan kita boleh berbincangkan juga kan. Terima kasih menonton program kali ini. Terima kasih. Bye bye.